Okay, Ustaz. Kak Izzah dah PFB live dah recording. Hari ni kita masuk hari siri 32, kita masuk surah Al-Baqarah dalam buku bab ke-19, muka surat 36. Ramadan menghubungkan hamba dengan Tuhan. Ustaz, okay, silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala nabiyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din. Wa alimna al-hikmata wa ta'wil. Wa habibna ila rahman. Wa ayyidina biruhil kudus. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Ghafur ya Rahim. Amma ba'd. Kak Niza dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla dapat kita teruskan pengajian kita ni. Dan sesuailah dengan kita pun dah nak masuk bulan Ramadan, bertepatan kita bincangkan tentang bab muka surat yang ke-36 ni, iaitu Ramadan menghubungkan hamba dengan Tuhan, ya. Dan alhamdulillah saya sempat sampai ke ofis saya ni dalam pukul 8.29. Saya sempatlah untuk kelas awal dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Okey, baik. Jadi kita buka Quran dulu, surah Al-Baqarah ayat 186. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat ayat 186 ni, dia cara kita memahami ayat mesti melihat kepada siaqul ayat. Siaqul ayat tu artinya tengok ayat sebelum dan tengok ayat selepas. Barulah kita boleh jumpa jawapan dia. Tapi ialah apapun kita tetap berpandukan kepada ulama dalam bidang tafsir ataupun dalam bidang kajian Al-Quran. Okay, tapi antara kaedah yang digunakan oleh ulama adalah melihat ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat selepas, barulah kita memahami apa mesej yang mahu disampaikan oleh Allah Rabbul Jalil, ya. Okay, kalau kita lihat ayat yang kita nak bincangkan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta maaf ya, saya pakai t-shirt macam ni je. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila saya terjemah mengikut ayat Quran, ya. Dan apabila bertanyakan kepadamu akan hamba-hambaku tentangku, maka sesungguhnya aku amat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta apabila mereka meminta. Falyastajibuli, falyastajibuli, maka hendaklah mereka menyahut seruanku. Wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka bersungguh menyahut seruanku. Wal yu'minu bi, dan bersungguh beriman, sentiasa beriman kepadaku. La'alla yahudun, mudah-mudahan mereka sentiasa mendapat petunjuk. Okey. Payah sebenarnya nak terjemah ikut betul-betul. Yang saya terjemah tu pun saya kira banyak lagi kekurangan. Kalau kita tengok sekadar tengok terjemahan Quran tu dah settle dah. Cuma nak terjemah betul-betul mengikut kehendak Al-Quran tu tanpa tafsir lagi. Payahlah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, ibu-ibu. Okey, baik, tapi tak apa. Jadi ayat ini mesti dah ada kaitan dengan ayat Ramadan kerana sebelumnya bermula dengan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini diwajibkan puasa tu bulan Ramadan. Kita ke depan lagi ayat ini pun ayat puasa, kemudiannya syahrul Ramadan. Okey. Kemudiannya ayat ini pun uhilla lakum lailatas siyam. Okey, dihalalkan hubungan suami isteri itu pada malam Ramadan. Ia pun berkait dengan bulan Ramadan juga. Okay, dan yas'alunaka 'anil ahillah pun ada kaitan Ramadan juga, tentang pergerakan anak bulan.
Jadi tak boleh kita nak asingkan ayat ini daripada isu Ramadan. Nak tak nak ayat 186 ni yang telah diapit oleh tiga ayat sebelumnya Ramadan dan tiga ayat selepasnya pun Ramadan, maka nak tak nak ayat 186 ni mesti ada kaitan dengan Ramadan secara khusus. Namun secara umum boleh. Secara umum tu tak kait Ramadan pun tak ada isu. Akan tetapi secara khusus mesti dikaitkan dengan secara khusus mesti ada kaitan dengan bulan Ramadan. Artinya apa dia? Dan apabila bertanyakan kepadamu hamba-hambaku, okey, bahawa aku dekat. Okey, aku dekat dengan hamba-ku itu. Artinya dekat dengan hamba yang betul-betul merealisasikan kehambaan dalam bulan Ramadan. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan mereka, yakni orang yang betul-betul berdoa dan merealisasikan kehambaan dalam bulan Ramadan. Okey, jadi ini semuanya dia khusus kepada bulan Ramadan, namun secara umumnya kepada semualah, secara umumnya. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, jom kita memahami dahulu beberapa perkara sebelum kita pergi ke isu Ramadan menghubungkan hamba dengan Tuhan, ya. Pertamanya, bila kita tengok dalam ayat ini, apabila hamba-Ku bertanya tentang-Ku, aku dekat, apa benda yang mereka tanya sebenarnya? Okey. Jom kita tengok tafsir sama-sama secara sebagaimana saya selalu tunjuk pada ibu, cari yang mudah dalam tafsir. Okey. Mana cari yang mudah ni tak jumpa pula. Yang ni pun bagus juga kalau kita tengok. Okey. Sekejap. Cari yang mudah tu tak jumpa. Kita cari yang payah sikit je. Okay. Ini tafsirut Tabari. Tafsirut Tabari. Antara tafsir yang tertua lah. Qala Abu Ja'far, berkatalah Tabari. Okay. Apa cerita ni? Cerita dia sebab turun ayat. Katanya ada seseorang bertanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tanya? Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih. Wahai Rasulullah, adakah Tuhan kita ni dekat, maka kita hanya fanunajih, berbisik-bisik, ataupun Tuhan kita ni jauh, maka kita kena tinggikan suara untuk memanggilnya? Maka Allah Ta'ala pun jawab, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ni dekat, ya, bukannya jauh. Okey. Itu satu. Okay. Dan ada juga yang tanya, ada juga cerita, ada sahabat Nabi ni bertanya, ayya sa'atin yad'una Allah Ta'ala fiha. Bilakah waktu terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal? Maka turun ayat ini yang cerita secara umum. Bila-bila pun doa pada Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala terima tanpa menafikan ada masa-masa khusus. Kenapa Allah Ta'ala terima? Fa inni qarib. Kerana Allah Ta'ala tu dekat. Okey. Jadi itu dia punya secara asas kenapa ayat ini diturunkan. Kerana ada orang tanya Nabi, Allah Ta'ala ni jauh ke dekat. Okey. Satu. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok ayat ini, okey, tapi saya tak nak saya kena tengok juga cari yang mudah tu sebab dia ada, sekejap ya, saya tengok sekejap rasanya macam ni kot. Ada pun. Okay. Yes, kalau cari yang mudah ni ada satu tafsir yang menarik saya nak tengok ini, tafsir Tantawi, tafsir al-Wasit oleh Tantawi. Okey. Jadi kalau kita tengok pada panjang dia punya syarahan dia tu di situ. Okey, tengok sini falyastajibu tu. Falyastajibu, maka hendaklah kamu menyahut li, untukku, maknanya menyahut seruanku. Okey. Apa kata Tantawi? Al-istijabah.
falyastajibu tu asal daripada perkataan al-istijabah. Apa maksud istijabah itu? Asin tu pada sin ni, sin tu nampak tak? Asin watta. Asin watta. Falyastajibu tu asal perkataan al-jawabu. Asalnya al-jawabu. Tapi bila dia tambah falyas ada sin dan ta liasta, dia sebenarnya menunjukkan al-mubalaghah. Mubalaghah ni apa maksudnya? Unsur bersungguh-sungguh. Unsur bersungguh-sungguh. Artinya, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh menyahut seruanku. Itu maksudnya. Maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh menyahut seruanku. Okey. Kemudiannya saya nak bawakan ibu-ibu sekalian, kalau ada yang tuan-tuan di sini, kira masuk sekali lah dengan ibu-ibu sebab kita kira jumlah mana yang banyak ya. Jumlah ibu-ibu yang banyak. Okey. Mana? Okey, ini tafsir Ibn Ashur. Ada tak Ibn Ashur kata apa-apa di sini? Okey. Mana dia? Okey, tak apalah. Ibn Ashur tu. Okey, tengok sini wal yu'minu bi la'allahum tashkurun. Okey. Rasanya semuanya sama dengan apa ni tambahan. Fal yastajibu tu idza kana sabab yastajibu lamul amri. Lam tu lam perintah. Lam perintah. Maknanya kamu kena, maka kamu kena. Okey. Yastajibu tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ingat lagi tak apa fungsi fi'il mudhari'? Kak Liza, ibu-ibu? Sentiasa berterusan. Sentiasa. Jadi dalam kes ini bukan falyastajibu je. Wal yu'minu bi. Itu fi'il mudhari', yarshudun, fi'il mudhari'. Artinya kalau falyastajibu tu, maka hendaklah kamu sentiasa bersungguh-sungguh menyahut seruanku. Maka hendaklah kamu sentiasa bersungguh-sungguh menyahut seruanku dan sentiasa, lam tu lam perintah dan sentiasa beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan dengan itu kamu akan sentiasa mendapat petunjuk. Jadi bila kita sentiasa menyahut seruan Allah bersungguh-sungguh, kita sentiasa beriman kepada Allah Jalla wa'ala, maka insya-Allah kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jal. Itu maksud dia. Jadi kalau kita nak bahas satu-satu lagi ibu-ibu sekalian, memang power lah. Memang power, tapi itulah saya pun tidaklah pandai keseluruhan bahasa Arab tu. Kalau saya pandai betul, memang sedap ulas pada ibu-ibu. Satu benda yang menarik juga saya nak sebelum itu, fa inni. Ini kan dipanggil harfu taukid, sesungguhnya, penegasan. Sesungguhnya aku. Maka sesungguhnya aku ni dekat sekali dengannya. Okey. Jadi itu kefahaman daripada sudut bahasa dahulu. Okey, sekarang ni kita nak tunjuk pada ibu-ibu sekalian, sebenarnya apa kaitan dengan topik yang kita nak bincangkan ini, iaitu Ramadan menghubungkan hamba dengan Tuhan dia. Ini dia bahas tentang mal hikmah min adamil jawabi bi kalimah qul fi ayah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tu dia bawa beberapa pandangan ulama dalam bab ini ibu-ibu sekalian. Okey. Tapi banyak tu dia tulis tu. Tak apalah, nanti kita cukuplah dengan apa yang saya terangkan. Pertamanya ibu-ibu sekalian, banyak persoalan dalam agama yang ditanyakan oleh para sahabat. Okey, saya nak tunjuk pada ibu sebahagiannya. Ini pun bertanya ni. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanyakan kepadamu tentang apa tu? Tentang pergerakan anak bulan. Okey.
Maka Allah Ta'ala pun kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah kepada orang yang bertanya itu, "Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Peredaran anak bulan ini merupakan waktu-waktu untuk manusia dan juga untuk haji. Perhatikan ada perkataan qul di situ kan. Allah Ta'ala minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jawapan, qul, katakanlah wahai Nabi. Okey. Kemudian kalau kita ke depan lagi, tapi saya ni agak pening nak cari kalau cari di sini. Tak nak. Ni ada ni. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanyakan kepadamu tentang bulan haram yang adanya peperangan dalamnya. Qul, katakanlah, qitalun fihi kabir, berperang dalam bulan-bulan haram macam bulan Rajab ini dosanya besar. Jadi Allah Ta'ala yang minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab qul. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka perlu sentiasa infakkan. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah kepada mereka, apa-apa yang kamu infakkan ni benda-benda yang baik kepada siapa? Ibu bapa dan sebagainya. Ada perkataan qul di situ. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair. Buat baik kepada mereka tu satu benda yang bagus. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul, mereka bertanya tentang wanita didatangi haid. Katakanlah. Rasanya memang surah ini surah yang paling banyak ayat yas'alunaka. Ada tak dalam surah lain ya yas'alunaka? Okey. Ataupun mudah-mudahnya saya nak tunjuk pada ibu-ibu sekalian supaya ibu nampak. Yas'alunaka an fil Quran kan. Okey. Sini ada ni. Okey, sekejap. Cuba ibu tengok tu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul, mereka bertanya tentang khamar, arak dan juga judi. Katakanlah. Okay, yang ni kita dah tengok. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qul, katakanlah. Mereka bertanya tentang Zulkarnain. Qul, katakanlah. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya tentang bukit bukau di hari kiamat. Qul, katakanlah. Semuanya qul. Wa yas'alunaka madza yunfikun tadi. Qul, katakanlah. Semuanya qul. Allah Ta'ala yang minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Katakanlah. Katakanlah. Okey. Tapi bila sampai ke ayat sampai yas'alunaka 'anil ahillah qul tadi kan. Okey, yas'alunaka okey dah tengok. Ini pun dah tengok. Okey. Jadi faqala sa'alu Musa kembali min zalika faqalu arinallah yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul, katakanlah. Okey. Jadi semuanya mesti Allah Ta'ala yang minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan katakanlah. Tapi dalam kes ini, ibu dirahmati Allah, apabila ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila bertanya kepadamu hambaku tentangku. Okey. Ada tak Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku ni dekat je. Tak ada kan? Qul tu tak ada. Kalau ikut logiknya dengan sifir yang ada tadi, ayat ini sewajarnya berbunyi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qul fa inni qarib, ataupun anni faqul inni qarib. Contohnya begitu. Tapi tak ada qul. Jadi kenapa tidak ada qul? Kerana semacam seorang hamba yang telah memanfaatkan bulan Ramadan tu telah mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Allah Azza wa Jal, maka tidak perlu lagi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan. Allah Ta'ala yang terus memberikan jawapan kepada mereka. Itu dia punya cerita Ibu dirahmati Allah. Specialnya orang yang menghidupkan bulan Ramadan ini. Dan menariknya bulan Ramadan ni bukan bulan haram. Bulan haram tu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab.
Ramadan bukan bulan haram. Namun Allah Ta'ala muliakan bulan Ramadan ini kan. Saya nak tanya ibu sekalian, sebenarnya bulan Ramadan ni asasnya mulia sebab apa? Adakah mulia kerana Al-Quran? Adakah mulia kerana siam ataupun puasa? Adakah mulia kerana qiyam ataupun salatul tarawih dan salat malam? Mana satu jawapan ibu? Puasa ke, Quran ke ataupun qiyamul lail? Al-Quran kata Bunda next tu semua di atas, insya-Allah jawapannya boleh tepat lah tu, semua di atas. Tapi kita nak satu je. Kita Al-Quran. ya, Al-Quran. Al-Quran okey. Turunkan Al-Quran. Al-Quran. Turunkan Al-Quran. Terima kasih banyak Ibu Zaitun ya. Okey, baik. Kalau kita tengok, kalau kita jawapan dia macam ni, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu sekalian, puasa ni bila dia mula disyariatkan? Okay. Tahu tak bila puasa mula disyariatkan? Tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah kan? Maknanya ketika tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berusia sekitar 54 dan 55, lebih kurang tu. Okay. Jadi setelah lama Nabi Muhammad dijadikan Rasul, barulah pada tahun kedua Hijrah puasa mula disyariatkan. Tapi sebelum puasa tu, bilakah Al-Quran diturunkan ke langit dunia ni? Al-Quran diturunkan ke langit dunia bila ibu-ibu sekalian? Malam 17 Ramadan. 17 Ramadan. Itu ada khilaf lah. Nak jawapan lain, nak jawapan lebih tepat lagi. Kena Ustaz lebih tahu. Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Ya. Malam Al-Qadar tu berlaku bila? Bulan Ramadan lah kan? Ya. Al-Qadar berlaku bulan Ramadan. Jadi sebelum umat Islam disyariatkan puasa lagi, Al-Quran telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal, inna anzalnahu fi lailatul qadr, turunnya pada malam Al-Qadar. Turunnya pada malam Al-Qadar, artinya bulan Ramadan itu atau malam Al-Qadar sudah mulia dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran pun sebut tu, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Artinya Al-Quran turun pada malam Ramadan, Al-Qadar tadi, malam Al-Qadar tadi, okey. Dulu dah lama dah, berapa tahun, 12 tahun atau 13 tahun lebih awal, 13 tahun pula, 15 tahun lebih awal sebelum puasa disyariatkan, Allah Ta'ala dah sebut Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sedangkan masa tu Ramadan belum puasa lagi, belum ada solat tarawih. Maka memang betul lah kalau dikatakan bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, ya, yang paling utama. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Okey, baik. Tanpa dinafikanlah puasa dan sebagainya, tapi puasa dan sebagainya itu dia pecahan daripada ajaran Al-Quranul Karim. Nombor satu tu Al-Quran itu sendiri. Okey. Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah, kalau yang Syafini tanya tadi, kenapa yang lain semuanya fi'il mudhari'? Yas'alunaka fi'il mudhari'. Yang ni fi'il madhi. Jadi saya pun tak tahu apa jawapan yang tepat dalam bab ini. Cuma kita kembali kepada kaedah, kalau yas'alunaka ni benda yang sentiasa, benda yang berpanjangan, persoalan-persoalan mereka tu persoalan yang berpanjangan. Selalu timbul persoalan. Macam sekarang lah, soal minum arak masih lagi dibincangkan. Macam mana kalau arak itu boleh tak digunakan untuk masakan contohnya. Benda tu dia ada persoalan-persoalan lagi. Soal anak bulan masih lagi dibahaskan. Soal infak masih lagi dibahaskan. Sebagai contoh, bahas tentang apa erti zakat pendapatan, adakah kita kena keluarkan zakat untuk harum manis, mangga dipelis dan sebagainya. Tapi ini soalan yang dah lama, yang melibatkan akidah yang tidak perlu lagi dibincangkan. Dah clear dah. Allah Ta'ala tu merupakan Tuhan yang dekat. Tak timbullah persoalan tentang perkara tersebut kemudian-kemudiannya. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini maknanya difahami dengan cara yang sangat halus oleh ulama, membincangkan tentang ketiadaan
full dalam ayat ini. Saya nak cerita pada ibu-ibu sekalian sebelum pindah ke tempat yang lain, betapa ulama ni halus dalam membahaskan sesuatu ayat Quran ni. Okey, jom kita tengok satu ayat yang mengelirukan. Ayat yang mengelirukan itu adalah ayat apa ya? Nabi Musa mencampak walamma sakata an Musa. Okey, saya tahu cara cari dia. Walamma sakata an Musal ghadabu akhadhal alwah. Okey. Minta maaf ya, saya nak melencong sekejap je pada ibu-ibu sekalian. Suratul A'raf. Suratul A'raf. Ini cerita bagaimana halusnya Al-Quran Karim ni dalam memilih sesuatu kalimat ataupun lafaz. Okey, nampak tak? Ayat ini bermula dengan ni. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Bila Nabi Musa AS balik jumpa kaumnya dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, kenapa kaumnya menyembah patung anak lembu? Bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Buruk betul apa yang kamu lakukan selepas aku tak ada. A'ajiltum amra rabbikum. Adakah kamu ni tak sabar-sabar nak tunggu perintah daripada Tuhanmu, terburu-buru tidak menunggu perintah Tuhanmu kan? Wa alqal alwah. Okey, di sini dia kata dan dia meletakkan. Okey, maknanya cermat lah, terjemahan ni cermat. Tapi kalau kita nak kira, alqa ni artinya lempar. Wa alqal alwah. Nabi Musa AS pun melempar lauh kitab Taurah itu. Maka dikatakan kitab Taurah ni asalnya dalam bentuk kepingan-kepingan batu. Bila dilemparkan oleh Nabi Musa AS terus hancur. Dan di situlah ajaran kitab Taurah pun dah dilupakan. Nabi Musa ingat sikit, anak murid dia pun ingat sikit. Yang 70 orang yang naik ke Tur Saina kan, belajar kitab Taurah tu. Nabi Musa ingat sikit, anak murid ingat sikit, yang lain semua dah lupa terus. Kerana apa? Gara-gara Nabi Musa AS melempar kitab Taurah ke bawah, hancur terus. Sebab dia kepingan batu. Jadi di sini ulama pun menjawab. Okey, kita nak kata Al-Qa ni lempar ya, lempar kitab Taurah. Betul ke Al-Qa tu lempar? Di situ ulama timbulkan persoalan. Betulkah Al-Qa tu lempar? Kenapa timbul persoalan itu? Kerana kalau kita kata Nabi Musa AS melempar kitab Taurah, sesuai ke dengan akhlakun Nabi yang merupakan seorang yang amat penyabar. Dan di mana adab Nabi Musa AS dengan kitab Taurah yang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal, yang Nabi Musa AS pelajari selama 40 hari itu. Okey, jadi habis tu nak terjemahkan apa Al-Qa? Nak tak nak kita kena tengok Al-Qa dalam Al-Quranul Karim. Kena ambil semua perkataan Al-Qa dalam Al-Quran, barulah kita boleh jumpa jawapan dia. Tak boleh tengok satu ayat je, kita pun nak terus nak buat keputusan. Okey, kita pun carilah Al-Qa dalam Al-Quran. Cari, okey. Imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Itu lempar tu. Kata ahli sihir Fir'aun. Hei Musa, siapa dulu nak lempar? Kamu dulu ke atau kami dulu lempar? Okay, lempar. Okay. Ini pun lempar juga. Fakadzalika al-Qasamiri. Samiri ambil perhiasan-perhiasan emas ni, lempar ke satu tempat untuk membentuk patung anak lembu. Okey. Tapi kemudian kalau kita tengok ke depan lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun banyak ni, lempar saja ni. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Tapi kemudian kita tengok ke depan lagi, ini pun lempar, ini pun lempar saja ni, lempar tungkat lah dan sebagainya. Okey, kita pun jumpalah dengan ayat mana ni? Jauhnya banyak betul Al-Qa yang dekat sini kan. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi. Kamu bawalah pakaianku ini, abang-abang tolong bawa pakaian Yusuf ni dan alqahu ala wajhi abi. Takkan kita nak kata lemparkan baju saya ini ke muka ayah. Pergi balik, ambil baju Yusuf, lempar ke muka ayah. Logikkah demikian? Tak logik, itu tidak ada adab. Habis tu, artinya
Meletakkanlah baju Yusuf ini dengan penuh kasih sayang ke muka ayahanda. Jadi itu baru sesuai. Artinya meletakkan dengan penuh kasih sayang. Okey. Kemudian kita pun tengok lagi cerita tentang ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala kata, kamu letakkanlah Musa itu ke dalam tabut, maka hanyutkan ke sungai. Fal yulkihi. Alqa tu, yulkihi tu alqa. Maka lautan akan membawa fal yulkihil yam. Macam mana fal yulkihil yam ni? Minta maaf, saya keliru nak terjemah dia. Macam mana terjemahan surah Toha kan? Okey, kita tengok. Saya bukan kamus ya, tahu semua perkataan. Ada saya keliru juga. Okey, maka biarlah, betul lah, biarlah laut itu membawa ke dasar lautan, ke tepi pantai. Jadi artinya laut itu akan membawa Nabi Musa AS dengan penuh kasih sayang. Okey. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku letakkan kepada perasaan kasih sayang orang kepada Nabi Musa AS. Takkan campak. Bila meletakkan kasih sayang ni, letak dengan penuh hikmat. Baik. Okey. Kemudian lagi ibu Nabi Musa AS pun sama juga. Mana lagi ni? Banyak betul rupa-rupanya alqa ni dalam Al-Quran ni, ibu sekalian. Ni Allah Ta'ala sebut. Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa AS, susukan dulu anakmu, jangan takut. Susukan dulu. Supaya apa kena susu dulu? Supaya anakmu attach denganmu, dia tahu dengan siapa dia menyusu. Nanti bila Nabi Musa AS terdampar ke istana Fir'aun, seluruh wanita ni cuba menyusu Nabi Musa enggan. Sebab Nabi Musa dah ada hubungan dengan ibu dia. Maka akhirnya bila kembali kepada ibu dia, dia boleh menyusu elok dengan ibu dia. Tu yang kena, susukan dulu anakmu tu. Tapi bila kamu rasa takut, fa'alqihi fil yam. Takkan kita nak kata alqini lempar, maka lemparlah dia ke lautan. Tak. Tapi letakkanlah anakmu ke dalam peti itu dengan penuh kasih sayang. Jadi nak tak nak perkataan tu mesti dilihat kepada tafsir Quran terbaik ni, kena tengok ayat Quran juga. Bila kita tengok ayat Quran juga, barulah kita akan jumpa, oh macam tu dia punya jawapan dia, kan? Okey. Baik, jadi ibu dan rahmat Allah sekalian, itu perkara yang pertama, iaitu membina hubungan ketuhanan dengan Allah Azza wa Jal. Okey, baik. Tebas 10 kaki saya ni. Dia. Kita terus ke depan ibu sekalian, ayat 188, rasuah bagikan mencuri dan menyamun. Okey. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Okey. Dan jangan kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu hakikatnya. Satu, jangan makan harta kamu dengan batil. Yang kedua, jangan bagi harta kepada hakim dengan tujuan rasuah untuk mengambil, untuk menang dalam apa-apa kes dan sebagainya, sedangkan kita tahu tentang dosanya. Okey. Ibu dirahmati Allah, saya lupa saya dah cerita belum pada ibu, tapi mungkin sebahagian kita ada makluman, iaitu Allah Ta'ala kata, jangan kamu makan harta-harta kamu. Hai, contohnya Ibu Zaitun ada duit, tak boleh ke Ibu Zaitun makan harta ibu sendiri, ambil harta ibu sendiri? Jadi itu yang pelik. Kenapa Allah Ta'ala kata jangan kamu makan harta kamu, sedangkan itu kan harta kita. Kenapa kita tak boleh makan harta kita sendiri? Okey, ada saya ceritakan kot di sini ataupun di mana? Ada tak siapa-siapa boleh kongsi jawapannya apa dia? Tak pernah dengar lagi Ustaz. Tak pernah dengar lagi. Okey, yang lain macam mana? Ada tak siapa-siapa yang tahu kenapa Allah Ta'ala kata jangan makan harta kamu? Sepatutnya wala ta'kulu amwalan nas.
Jangan kamu makan harta orang bil batil. Tapi ni makan harta kamu. Apa salahnya makan harta sendiri kan? Okey. Tak ada jawapan ni? Okey, kalau macam tu kita kembali, saya tunjuk contoh dalam surah Cahaya. Apa nama surah Cahaya, ibu-ibu sekalian? Kak Aisyah dah bagi jawapan yang menarik dah tu. Okay, sebanyak Kak Aisyah. Okay, tapi apa pun saya tunjuk pada ibu-ibu sekalian, Suratul Nur. Surah yang mana kalau kita membacanya dan mengamalkannya dapatlah cahaya, kan? Okay, kata Allah Azza wa Jal dalam surah Cahaya ni, mana ayatnya? Wa idza du'u ke atas lagi. Rasanya macam bawah. Fasallim. Ni betul. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Apabila kamu masuk mana-mana rumah, maka hendaklah kamu memberi salam kepada diri-diri kamu sendiri. Alamak, kena bagi salam pada diri sendiri? Jadi adakah kita kena bagi salam pada diri kita? Assalamualaikum ya Zuhairi. Ataupun Kak Liza masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum Liza. Adakah begitu? Okey. Jawabnya tidak. Jawapannya ada dua pendapat ulama. Satu ulama kata ya, kita kena bagi salam pada diri sendiri dengan cara kita masuk ke dalam rumah, kita pun bagi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih. Ada yang faham gitu? Tapi kebanyakan ulama tak setuju. Mana ada orang yang masuk rumah bagi salam Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lainlah kita masuk hotel yang tak ada orang, kita masuk homestay yang tak ada orang. Bolehlah kita bagi salam demikian. Tapi kalau kita balik ke rumah sendiri, kita akan bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kata ulama, bila kita masuk ke dalam rumah-rumah kita sendiri, maka ataupun mana-mana rumah, maka berikan salam kepada diri kamu, beri salam kepada tuan rumah. Kalau beri salam kepada tuan rumah, kenapa Allah Ta'ala kata beri salam kepada diri kamu sendiri? Kerana kita Muslim adalah bersaudara. Dia ada falsafah masa kami belajar di universiti dulu, yang kita ikut program-program student mahasiswa ni. Jadi dalam membentuk kesatuan antara kita, dalam persatuan kita kita ada pepatah kita, ana anta wa anta ana, nahnu ruhani fil badan. Begitu. Ataupun kalau kalangan orang perempuan, ana inti wa inti ana, nahnu ruhani fil badan. Okey, saya adalah awak, awak adalah saya. Ana inta wa inta ana. Nahnu ruhani fil badan, kan kita sebenarnya satu jiwa dalam satu tubuh. Dia begitu. Kita ni satu jiwa dalam satu tubuh. Kan Allah Azza wa Jalla kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-muslim lil muslim kal bunyan, kal jasad. Muslim ni al-muslim kal jasad ataupun al-mu'min kal jasad. Kita ni bagaikan satu tubuh yang sama. Yang mana kalau ada satu tubuh kita yang sakit, yang lain pun menderita. Misalnya kita sakit gigi. Boleh ke agak-agaknya kita tidur dengan tenang kalau kita sakit gigi? Berdenyut-denyut kepala. Ataupun orang sakit gout, na'udzubillah min zalik. Semoga ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan hidup dalam keadaan sihat, tidak ada penyakit gout. Tapi saya dengar cerita orang sakit gout ni seperti Ustaz Fazrul Ismail. Dalam sebulan sakit gout tu, dia kata dia duduk di bilik anak dia, sebab bilik anak dia dekat dengan bilik air, tapi nak pergi bilik air tu dekat setengah jam baru sampai. Dan dia kata dia menjerit dalam bilik itu. Dia duduk seorang, dia sakit, dia jerit kuat-kuat, tak tahan. Kata kawan saya, kalau kena kipas dia, kalau kipas yang pusing-pusing tu, kalau kena je, rasa nak menjerit sakit. Na'udzubillah min zalik. Semoga tak adalah kalangan kita yang sakit gout. Kalau ada pun, moga disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya yang sakit tu kaki, tapi anggota tubuh badan yang lain semuanya menderita. Jadi Muslim dengan Muslim ni seperti tubuh yang sama. Apabila kita mendoakan saudara kita, sebenarnya kita telah mendoakan diri kita sendiri. Apabila kita buat baik pada orang lain, berarti kita telah buat baik pada diri kita sendiri.
Apabila kita membantu orang yang memerlukan, sebenarnya kita telah membantu diri kita sendiri. Itu je punya point. Bila kita faham point tersebut, membantu orang adalah membantu diri sendiri. Nah, di situlah akan mendorong kita untuk sentiasa menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Okey. Jadi kembali kepada perbincangan kita tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum, jangan kamu makan harta-harta kamu sesama kamu. Artinya, kalau kita ambil harta orang sama ada dengan jalan curi, dengan jalan samun, dengan jalan rompak, dengan jalan ragut, tapi kita tak buat. Orang-orang yang bijak pandai dia tak buat benda tu, tapi dia ambil macam mana? Dia ambil dengan cara pecah amanah, dia ambil dengan cara dia pandai dalam bidang akaun, dia dah duduk tempat tu selama 7 tahun, dia dah tahu dia selok belok, dia pun ciluk sikit, dia ambil sikit duit tanpa disedari, ya. Ada juga orang yang mana AJK masjid, tiba-tiba boleh pakai kereta besar, Velfire ataupun Alphard, saya lupa. Rupa-rupanya ada satu bank tu dapat trace, ada banyak duit-duit sikit masuk, RM10, RM20, RM50 masuk dalam bank ni untuk bayaran kereta. Baru dapat trace bahawa ada AJK masjid yang telah membeli kereta dengan menggunakan duit hasil derma solat Jumaat. Jadi maknanya orang bijak pandai ni dia ambil cara macam tu. Jadi kalau kita faham, maksudnya saya buka charger je. Okey. Kalau kita faham ayat ini, bila kita ambil harta orang, sebenarnya kita telah mengambil harta kita sendiri. Bila kita curi duit orang, sebenarnya kita telah mencuri duit sendiri. Bila kita telah menganiaya orang lain, sebenarnya kita telah menganiaya diri sendiri. Hidup kita takkan bahagia, kita dapat dah duit 500,000, 1 juta sekalipun, duit 1 juta boleh habis dalam tempoh setahun, ibu-ibu sekalian, kerana tidak ada keberkatan. Tapi duit 2,000, 3,000 boleh bertahan. Berapa simpanan? 2,000 je. Setahun kemudian kita tanya, berapa simpanan awak sebenarnya? 2,000 je. 2,000 tu tak berkurang-kurang. Nak kata bertambah banyak pun tak, sebab kerja tu ala kadar je. Tapi kekal maintain je boleh bertahan. Dengan duit 2-3,000 simpanan itulah anak-anak dapat belajar di universiti ataupun dapat belajar di TVET ke. Sekarang TVET lah kan. Kemudian berjaya dalam hidup, bahkan berapa ramai orang-orang yang kerja biasa-biasa di kampung, anak-anak jadi apa? Doktor pakar, jadi hakim, macam-macam berjaya kerana barakah. Jadi di sini Allah Ta'ala mengajar kita jangan makan harta kamu sendiri. Artinya ingat, apabila kita menganiaya orang lain, sebenarnya kita telah menganiaya diri sendiri. Baik. Dan kemudiannya Allah Ta'ala sebut, dan jangan kamu bagi rasuah pada hakim. Jangan, ya. Okey. Maka kata ulama, iaitu di dalam kitab Asrarut Tanzil, rasuah ibarat mencuri. Kerana ia berlaku diam-diam dan tersembunyi. Rasuah ni duit bawah meja kan. Ia berlaku diam-diam, tersembunyi. Itu perbuatan mencuri. Rasuah juga ibarat kegiatan samun, kerana ia berlaku di bawah kekuasaan dan ada kaitan dengan kekuasaan. Jadi rasuah ni besar dosanya, dan Nabi SAW, Allah Azza wa Jal melaknat pemberi-pemberi dan penerima-penerima rasuah. Tambah-tambah dalam jumlah yang terlalu banyak yang boleh merosakkan negara, lagi-lagilah, ya. Okay, baik. Itu perkara kedua yang kita bincangkan. Betul Ibu? Ibu kata bahawa kita tenang dengan memberikan bantuan pada orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Masuk rumah tak ada orang ke apa ke, bagi salam dulu pada Rasulullah, baru bagi salam yang general. Dah. Dia assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin sahaja. Tak perlu bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bagi salam pada Rasulullah tu dalam solat ataupun ketika kita pergi ke Madinah, berkunjung ke maqam Nabi, itu cerita lain. Tapi bila masuk rumah, tak ada konsep memberi salam kepada Rasulullah. Tapi kalau kita membiasakan diri, apa sahaja pekerjaan kita mesti berselawat, itu tak apa. Saya pun cuba membiasakan diri begitu juga, dan saya yakin sebahagian kita pun begitu. Bawa kereta selawat, kemudiannya sampai rumah selawat, nak buat kerja selawat. Kalau demikian, alhamdulillah,
Tapi jangan kita kaitkan bila saya masuk ke dalam rumah sekian-sekian, saya mesti berselawat. Itu tidak ada lah. Okay. Boleh ada soalan tak yang lain? Okey, kalau tak ada, kita ke depan lagi pada ayat 189. Ini yang terakhir. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang perjalanan anak bulan tu kan. Okey. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, perjalanan anak bulan tu jadi daripada anak kemudian yang besar-besar. Kalau bulan purnama tu dipanggil sebagai al-badr, al-badru. Manakala bulan secara umum dikenali sebagai al-qamar. Di sebenarnya ada isu tu ibu-ibu sekalian. Bulan dinamakan al-qamar. Judi, antara nama judi selain daripada al-maisir adalah al-qimar. Al-qimar. Mesti ada kaitan antara bulan qamar dengan judi al-qimar. Lama saya cari benda ni, alhamdulillah saya jumpa. Tapi tak apalah dunia ibu sekalian, bukan itu perbincangan kita ya. Okey. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Bukanlah kebaikan kalau kamu masuk ke dalam sesebuah rumah itu dengan zuhur dia. Melalui apa dia? Masuk melalui tingkap ke, masuk melalui bumbung ke, itu bukan satu bentuk kebaikan. Walakinnal birra man ittaqa, kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, masuklah ke dalam rumah-rumah melalui pintu-pintunya. Apalah ceritanya masuk rumah melalui bumbung tingkap ni? Ceritanya begini, ibu-ibu dirahmati Allah. Orang dulu-dulu ada kepercayaan bila mereka balik dari haji, mereka tak boleh masuk rumah melalui pintu tu. Tapi kena masuk melalui jalan lain. Kalau rumah tu jenis ada bumbung, setengah rumah tu kan dia sedang terbuka rumah Arab ni. Dulu-dululah. Jadi mereka masuk melalui bumbung ke, masuk melalui tingkap ke, mereka tak masuk melalui pintu. Ada pantang larang dia. Dan pantang larang itu pun kita pun ada juga pantang larang kita ni kan. Macam-macam pantang larang kita yang bukan-bukan pun. Okay, mereka pun ada perangai-perangai demikian, kepercayaan-kepercayaan yang bukan-bukan. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, itu bukan bentuk kebaikan. Bentuk kebaikan yang betulnya adalah kamu bertakwa kepada Allah, masuklah ke mana pun. Yang penting takwa. Tapi kemudian Allah pesan, hendaklah kamu masuk ke dalam rumah-rumah melalui pintu-pintunya. Apa ceritanya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian? Masuk rumah melalui pintu-pintu ni, iaitu kita mesti bekerja dengan cara yang betul. Itu hikmah dia. Kita masuk rumah melalui pintu-pintu, artinya kita mesti bekerja dengan cara yang betul, mengikut sistem yang betul. Barulah kita akan berjaya. Misalnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu-dulu sayalah antara orang yang paling kuat menentang pusat zakat. Masa kita belajar dulu, pusat zakat tak tolong orang lah, pusat zakat sekian-sekian, berapa ramai orang miskin tak dapat zakat. Tapi bila kita dah besar sikit, kita pun tengok keadaan dengan lebih realize, dan dulu pula ada banyak kali dia panggil slot zakat dalam radio IKIM dan saya selalu follow slot tersebut dengan ustaz apa saya lupa dah, tapi pusat zakat Selangor lah. Saya pun baru faham apa arti zakat, apa arti perjuangan orang untuk memberi zakat dan sebagainya. Jadi fahamlah kita sebenarnya pusat zakat dia tak mahu menyusahkan orang pun. Adalah seorang dua orang pekerja pusat zakat yang bermasalah, itu satu cerita. Tapi pusat zakat tidak mahu menyusahkan orang pun. Cuma mahu bekerja mengikut sistem yang betul. Apa gunanya kalau diberi bantuan kepada orang, tapi contohnya kita bagilah mesin buat roti, bagi kursus pula buat roti, tapi akhirnya mesin tu tinggal tukun je, tak buat apa-apa pun. Roti tak pernah terhasil pun. Jadi buat apa? Jadi takkan nak bagi duit je, bagi duit tidak menyelesaikan masalah. Okey, jadi Allah Ta'ala ajar kita biar bekerja tu mengikut sistem yang betul. Kalau masuk rumah tu, masuk melalui pintunya. Bukan ikut dan je kita buat kerja ni. Mesti ada cara dia. Jadi, artinya ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian ya. Kalau kita luaskan lagi perbincangan kita ni, banyaklah kalau kita nak lihat daripada aspek kenegaraan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pendidikan dan sebagainya.
Contohnya lah, apa erti masuk ke dalam rumah melalui pintu-pintunya? Okey, kita ambil dalam bab pendidikan. Dalam bab pendidikan, berkahwinlah seorang artis kita ni, Sabri Yunus dengan isterinya tu apa nama? Saya lupa dah. Ardina atau apa yang jenis tu lah. Okay. Bila kahwin tu, orang pun tanyalah, orang tanya Sabri Yunus, nama Islam dia saya lupa. Orang tanya Sabri Yunus, macam mana dengan isteri, bab tudung dan bab solat. Okay. Macam mana dia mengamalkan konsep waqtul buyuta min abwabiha? Isteri dia ni baru je memeluk Islam. Dan dalam keadaan peluk Islam ni, dia kena banyak berlembut dan tidak boleh terus memaksa isterinya untuk mengikuti peraturan Islam secara sepenuhnya. Masa tu isterinya masih ada lagi komitmen, Ardini ya, komitmen dengan satu penerbit drama Cina. Yang mana dalam drama Cina tu nak tak nak dia tak pakai tudung. Jadi adakah betul kalau kita paksa isterinya Ardini ni untuk terus memakai tudung dalam semua perkara? Tak bolehlah ibu-ibu sekalian, dia baru je memeluk Islam. Banyak lagi pertimbangan yang perlu kita berikan. Banyak lagi kelonggaran yang perlu kita pertimbangkan. Maka apabila Sabri Yunus kata dia takkan paksa isterinya, bahkan dalam solat pun dia memujuk-mujuk, terutamanya salatul subuh, dan kemudiannya dia bawa isterinya pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, menghayati semangat Islam. Jadi di situ saya rasakan inilah contoh waqtul buyuta min abwabiha yang dipraktikkan oleh beliau ya. Semoga Allah Taala memelihara rumah tangganya sampailah selama-lamanya, dan semoga dia, isterinya sekarang dan isterinya yang dulu almarhum bersama dalam syurga nanti insya-Allah. Okey. Ataupun kita mengambil contoh pendidikan yang lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nak buat program parenting sebagai contoh, keibubapaan. Okey. Jadi bila kita nak jemput orang ni untuk program parenting, kita pun faham ni konsep waqtul buyuta min abwabiha. Mesti masuk ke dalam rumah ni mengikut pintunya. Kita pun nak jemput. Okey, boleh tak kalau Zuhairi untuk menyampaikan program keibubapaan, bagaimana menjadi ibu bapa cemerlang? Okey. Saya pun terima permintaan tersebut. Adakah apabila saya menerima undangan tersebut, maka saya dikatakan bekerja mengikut sistem yang betul? Waqtul buyuta min abwabiha. Okey, pada pandangan saya secara peribadi, mungkin kita ada pandangan masing-masing. Apabila saya menerima jemputan untuk menyampaikan satu talk berkenaan dengan ibu bapa yang cemerlang, saya telah melanggar peraturan yang disebutkan dalam Al-Quran, waqtul buyuta min abwabiha. Saya sudah bekerja tidak mengikut sistem yang betul. Kenapa pula dikatakan saya tidak bekerja mengikut sistem yang betul? Kerana umur saya masih muda. Anak saya yang paling tua pun umur baru 14 tahun. Ya? Saya hanya ada 2 orang anak. Saya tidak ada ujian anak yang ramai yang pelbagai perangai. Anak saya pun baru 14 tahun. Ya? Belum lagi mencapai usia universiti yang mula bergaul bebas dengan pergaulan yang lebih luas daripada sekarang. Dan saya belum ada cucu lagi, anak saya belum berkahwin. Saya kahwin pun baru berapa belas tahun baru, dalam sekitar 15 tahun baru saya kahwin. Pengalaman 15 tahun ini terlalu muda untuk saya menyampaikan topik ilmu keibubapaan. Maka siapa yang sepatutnya menyampaikan topik keibubapaan ini? Mestilah orang yang berusia 50 ke atas ataupun 55 ke atas, yang mana anaknya dah belajar tinggi ataupun maknanya dah belajar peringkat-peringkat tinggi, ataupun anaknya dah bekerja, dia dah ada cucu. Itulah orang yang terbaik untuk menyampaikan ilmu keibubapaan. Kerana terbukti dia merupakan orang yang berjaya, walaupun ke depan-ke depan kita tak tahu, tapi setakat tu dia okey. Okey. Sama juga, adakah saya pun menerima jemputan bagaimana menjadi anak yang saleh dalam satu talk? Kalau sekadar-sekadar program, sekadar-sekadar ada sentuh sikit-sikit tu tak apa. Itu hanya sentuh sikit-sikit je pun, tazkirah. Tapi ini saya diminta untuk bagi talk berkenaan dengan bagaimana menjadi anak yang saleh, salehah. Jadi adakah wajar untuk saya menerima jemputan tersebut? Kalau saya terima, saya kena jujur dengan diri saya belum masuk dalam kategori waqtul buyuta min abwabiha.
kerana saya tidak pernah dan saya harap saya tidak akan diuji mak ayah sakit. Saya tidak pernah jadi seperti setengah orang anak tu yang sanggup berkorban, tidak sanggup belajar, semata-mata nak bagi adik-adik ni boleh belajar, ada duit kerana hidup miskin. Saya tak pernah mengalami masalah daripada sudut ibu bapa sebenarnya. Jadi untuk saya menyatakan saya ni layak membentangkan topik anak cemerlang, itu saya dah melanggar peraturan yang saya fahami, waqtul buyuta min abwabiha. Ini benda yang kita kena hati-hati supaya kita tidak terlajak. Sebagaimana sebahagian orang tu, kalau terutamanya di peringkat televisyen, bila tengok ada orang berhijrah, siapa-siapa yang berhijrah ke jalan yang baik je, kawan tu baru je berhijrah dalam sebulan 2 bulan, terus panggil dalam surat hijrah. Bila panggil dalam surat hijrah, tekanan mula dirasai oleh dia. Orang sekeliling ni mengharapkan perubahan total daripada dia. Akhirnya dia pun rebel, dia kembali kepada perangai lama dia. Kalau dulu dia ni jadi lelaki yang tidak, dia jadi perempuan, kemudian dia nak jadi lelaki balik, bila tekanan tu banyak, dia menjadi perempuan balik. Jadi tak adil, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam bab ini, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena betul-betul praktik ayat waqtul buyuta min abwabiha. Ya. Kalau saya diberikan, contohnya saya lagi dijemput untuk menyampaikan topik menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh, yang taat pada Allah pun tak boleh. Saya tak boleh nak sampaikan topik menjadi hamba Allah yang saleh kerana saya bangun pun dekat-dekat subuh. Saya pun ada masalah saya sendiri, bukanlah saya ni hamba Allah yang taat sampai masa saya sedar diri saya sendiri. Jadi kita kena sedar diri sendiri. Logikkah kita nak menerima jemputan sedemikian rupa? Kalau tak logik, tak payahlah kita nak mengada-ngada. Okey. Ini satu konsep dalam bab pendidikan. Waqtul buyuta min abwabiha. Sebagaimana kalau kita ibu bapa ni, kita tak diuji dengan anak-anak yang special, anak yang autism ataupun anak yang hyper. Tak payahlah kita nak berlebih-lebih bagi nasihat kepada orang lain yang ada anak autism. Tak payahlah nak cerita teori itu, teori ini. Cukuplah kita memberikan semangat sahaja pada dia. Cukuplah kita menyatakan kita bersama dengan dia. Cukup. Tak payahlah kita nak cerita teori macam mana, kerana ibu yang ada anak autism biasanya memiliki ilmu dan kefahaman jauh lebih tinggi daripada apa yang kita faham. Kecualilah kita nak bincangkan tu memang mak ayah dia ni tak tahu apa pun pasal autism, bolehlah kita sembang. Tapi kalau anak ayah yang ibu ayah yang jenis bandar, pengetahuan mereka tu jauh lebih tinggi sebenarnya, dan mereka tak harapkan teori-teori kita pun. Mereka hanya mengharapkan kita memberikan semangat pada dia. Artinya kita kena sedar diri kita sendiri, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita bekerja mengikut posisi yang betul, okeylah. Contoh tiba-tiba je kita menang pilihan raya, ada orang jemput kita jadi YB. Kita ni popular lah, kita ni influencer lah sebenarnya. Memang dikenali, ustaz pula tu ceramah sana sini. Maka datanglah satu parti politik himpit kita yang kata, ustaz, jadilah tanda YB ni. Oh, tak boleh benar ni, ramai penyokong ni. Di Facebook pun ada berapa banyak followers. Di TikTok pun berapa juta followers. View sendiri saja ni dalam TikTok ni. Kemudiannya orang pun kenal ceramah sana sini, masuk televisyen lagi. Adakah bila saya ni ceramah sana sini, kemudian masuk dalam televisyen, jutaan followers di TikTok dan Facebook, saya taklah, ini contohnya, maka saya layak menjadi YB. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya langsung tak layak. Sepatutnya kita sedar dan kita kena amalkan waktu buyuta min abwabiha. Saya ni ceramahnya pandai. Bab politik tak pandai apa pun. Bab mentadbir, rumah saya pun tengah langgar, muncul isteri saya yang jaga. Jadi tak payahlah kita nak mengada-ngada jadi YB kerana populariti. Dan inilah yang saya tengok, saya pun kelakar di sebuah negara yang paling maju, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Ini negara yang paling maju di dunia, tapi pemilihan presiden yang paling kelakar. Di mana? Di Amerika Syarikat. Negara yang paling maju, tapi pilih presiden macam Donald Trump. Pilih presiden yang macam Biden, yang terlalu tua sebenarnya. Dan inspirasi yang besar pun. Macam mana sebuah negara yang besar yang ada pelbagai, ada ribuan intelektual, ada ribuan pembuat polisi yang hebat, ada ribuan orang-orang yang cerdik pandai, tiba-tiba memilih presiden yang bukan-bukan.
Kerana apa? Kerana mereka tidak mengikut waqtul buyuta min abwabiha. Dan mereka mesti menjadi, panggil apa? Pelobi-pelobi Israel pula. Lagilah kacau. Jadi saya nak tutup begitu. Hendaklah kita memahami betul-betul konsep waqtul buyuta min abwabiha. InsyaAllah kita akan berjaya. Saya kan ibu-ibu sekalian, sebagai akhir sajalah. Banyak kali dah orang datang pada saya untuk tahnik anak. Tolonglah tahnik anak, tolong tahnik anak kan. Jadi saya pun memang tolak. Sampai kan ada orang tu dia tanya saya, ada kat rumah tak? Ada. Ada urusan sekejap. Okey, datanglah. Datang-datang bawa anak. Ustaz tolonglah tahnik. Kalau saya bagi tahu Ustaz saya nak tahnik anak, Ustaz tak nak, saya bawa terus. Saya terus serang pada dia, saya dah bagi tahu, saya takkan tahnik anak orang, bawa dah macam ni, mengadulah macam mana pun, saya takkan. Saya tidak mahu menganiaya anak ini kerana saya tahu saya ni siapa. Saya bukan orang baik sangat. Jadi minta maaf. Saya dah nyatakan, itu prinsip saya. Jadi kita sedar diri, kita tak boleh nak berlebih-lebih ibu-ibu sekalian. Apabila kita tak sedar diri ni, kita boleh menimbulkan malapetaka pada orang lain. Jadi saya berhenti di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kesilapan saya dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan. Minta maaf banyak ibu-ibu, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih semua. Wa antum fa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.